Okay, so Assalamualaikum semua sekali lagi. Kita jumpa lagi kelas kita yang seterusnya. Okay, so kita teruskan dengan soalan nombor 11. Okay, soalan nombor 11. Ini bab 12. Ini adalah bab 12. Dan yang ini sistem suria kita belajar dalam bab 12. Okey, so dalam bab 12 ni kita berkenalan dengan 8 buah planet kita yang asalnya 9 pada suatu ketika masa saya belajar dulu kita berkenalan dengan 9 buah planet. Dulu masa saya dulu dalam sistem suria kita ni ada satu matahari. Ini saya dah cerita dah dalam perbincangan kita dalam soalan 11 itu dalam soalan 10. Okey, dan ada 8 planet. Dulu. Sekarang. Okey. Dah ditolak satu planet. Okey, kita tolak satu planet yang nama dia Pluto. Pluto ni dianggapkan sebagai planet yang kecil. Planet yang kecil yang mana sehingga kan kita tak anggapkan dia sebagai planet. Sebab saiz dia tu lebih kurang saiz bulan gitu. Saiz dia bulan dan jarak dia sangat jauh dengan matahari. Sehingga kan orang katakan Pluto ni dalam keadaan ais lah. Jadi untuk level awak pegang dalam sistem suria kita ada satu matahari dan 8 planet. Dan 8 planet. So dalam soalan 11 ni dia kata sistem suria terdiri daripada sistem suria terdiri daripada matahari, planet, satelit semula jadi, asteroid, meteor dan komet. Asteroid, meteor dan komet ni kita belajar dalam bab terakhir yang kita panggil sebagai jasad semula jadi tu. Jasad semula jadi selain daripada matahari, selain daripada planet yang ada, selain daripada bulan, kita ada juga benda-benda lain yang berterbangan dalam angkasa lepas kita. Iaitu asteroid, meteor dan komet. Asteroid ni dia macam mana? Asteroid, meteoroid, meteoroid dia kecil. Meteoroid ni saiz dia kecil je, paling besar tak silap saya 1 meter. Kita dah bincangkan dulu. Lepas tu kita ada yang besar lagi iaitu asteroid. Asteroid lagi besar saiz dia sehingga kan saiz dia, diameter dia tu sehingga 100,000 kilometer tak silap saya, besar. Yang paling besar lah maknanya saiz yang kecil dia tu lebih besar daripada 1 meter. Dan komet ni dia juga adalah semua komet ni berbeza dengan asteroid ni, dia ada ekor. Komet ni terdiri daripada ais dan gas yang beku bergerak. Jadi bila dia menghampiri matahari dia ada ekor. Itu komet. Satelit semula jadi ni apa pula? Apa yang dimasukkan dengan satelit semula jadi ni? Satelit semula jadi ni contoh dia bulan. Satelit semula jadi ni adalah bulan. So kalau macam bumi kita ada satu kita ada satu satelit semula jadi kita yang kita panggil sebagai bulan tu lah. Ada planet yang ada 62 bulan, ada planet yang ada 2 bulan. So kita di bumi ini kita hanya ada 1 bulan saja. So itu yang dimasukkan dengan satelit semula jadi. Kita ada 8 planet. Ini kita ada 8. Dan kita ada 1 matahari. So ini kita punya sistem suria kita. So kita ada 8 tadi. Kita ada Utarid. Utarid ni adalah planet yang paling dekat sekali dengan matahari. Utarid ni susunan dia. Kalau kita tengok sini matahari So kalau kata ini matahari, ini sun, katakan ini adalah matahari. Yang planet yang kedua dekat dia adalah Utarid. Utarid. Lepas Utarid ada planet yang kedua, dia besar sikit dia bukan besar sikit lah dia saiz dia besar sikit pada ini yang kita panggil sebagai Zurah. Lepas Zurah barulah bumi kita. Betul lepas bumi kita Marikh. Lepas Marikh ya dah ni 4 besar ni. Yang lepas Marikh ni semua planet besar-besar Semua planet besar-besar kita panggil sebagai Mushtari. Mushtari. Bukan Mustar Mushtari. Lepas tu kita ada Zuhal. Ni saya sebut je lah saya sebut dulu. Lepas tu kita ada Zuhal. Lepas tu kita ada, lepas Zuhal kita ada Uranus. Uranus.
Dan yang terakhir sekali kita ada Neptun. Okey, ini susunan dia. Okey, so jarak ni saya lukis ni nampak dekat-dekat lah tapi jarak ni sebenarnya berjuta-juta kilometer. So bila kita kata jarak, kita akan ukur daripada planet itu kepada mana? Kepada matahari. Okey, jadi matahari ni kita kata center lah kita kata pusat kita. Okey, jadi pengukuran jarak itu bermula daripada planet pergi ke matahari. So ini jarak-jarak dia. Mana kalau kita nak ukur bumi. So kita jarak bumi tadi kita ukur daripada bumi ke matahari. Jadi awalan dia adalah matahari. Maknanya kita ukur tu adalah dalam matahari. Okey, so untuk kita mengukur jarak ni, kita akan gunakan dua kita panggil apa? Biasanya kita akan gunakan dua unit pengukuran. Dua unit pengukuran. Yang pertama kita panggil AU. AU ni bermaksud astronomy unit. Astronomy unit. Ataupun unit dalam bahasa Melayu kita panggil unit astronomi. Dan yang kedua kita panggil LY. LY ni bermaksud light years. Light years. Ataupun tahun cahaya. Oleh kerana jarak dia terlalu jauh, jadi kita tak boleh pakai kilometer. Kalau pakai kilometer boleh pakai, tapi awak akan ada nanti nilai dia tu, dia akan jadi awak bubuh kosong tu banyak. Jadi awak tulis kosong tu banyak nanti. Macam tu. Jadi banyak. Jadi bila banyak kosong ni nanti takut kita terlepas pandang, jadi kita salah kira. Jadi kita tukar kepada unit yang lebih kecil ataupun unit yang lebih yang boleh mewakili bilangan kosong yang banyak tadi. Okey, so persoalan dia pula 1 AU berapa kilometer? Itu persoalan dia. So unit astronomi ni, unit astronomi ni AU ni dia dikirakan adalah 1.5 1.5 darab dengan 10 kuasa 8 kilometer. Maknanya 1 unit AU ataupun unit astronomi ini bersamaan dengan 1.5 darab 10 kuasa 8 kilometer. So maksudnya darab 10 kuasa 8 tu awak gerakkan titik perpuluhan ni ke kanan sebanyak 8 kali. Sebanyak 8 kali, so awak akan dapatlah unit dia. Mana kita nak sebut tu berapa? 100,000 juta gitu. Jadi lagi senang kita buat dalam bentuk pengiraan ni. Ini unit AU. Untuk light years pula ni, light years ni cahaya ni dia bergerak sangat laju. Cahaya ni dia bergerak sangat laju. Cahaya ni dikatakan dia boleh bergerak 300,000 kilometer. Dia boleh bergerak 300,000 kilometer setiap saat. Nampak tak? Maknanya cahaya ni kalau awak ambil torchlight awak tu, kata kat depan awak ni tidak ada apa-apa halangan, awak buka je lampu awak tu, awak nyalakan je torchlight awak tadi ataupun awak buka je, dan awak akan nampak cahaya tu bergerak dengan sangat pantas. Dalam masa tempoh 1 saat, dia dah sampai 300,000 kilometer. So bila kita sebut light years ni bermaksud berapa jauh cahaya bergerak dalam setahun. Jadi kalau dalam setahun light years ni, dia adalah bersamaan dengan 9.5 darab 10 kuasa 12 kilometer. Ni setahun cahaya. Setahun cahaya bersamaan dengan 9.5 10 kuasa 12 kilometer. Jadi saya tulis cantik-cantik balik. Saya tulis cantik-cantik balik untuk awak. 1 AU bersamaan dengan 1.5 darab 10 kuasa 8 kilometer. 1 light years, 1 titik LY tadi, 1 LY, sama dengan 9.5 darab 10 kuasa 12 kilometer. Dah cikgu duduk sibuk-sibuk ni sebab apa? Sebab kita nak kira. Sebab kita nak kira. Nyatakan. Ni soalan dia 11A1. Nyatakan jarak planet Zurah daripada matahari dalam unit astronomi. Ini mudah je. Mudah je. Sebab dia nak tanya awak unit daripada Zurah ke matahari. So
So, kita kena tahu dulu berapa jarak planet Zurah ke matahari. Kita kena tahu dulu. Barulah kita boleh dapat jawapan dia. Walaupun dia satu markah Okey. Walaupun dia satu markah, saya nak suruh awak faham Saya nak suruh awak faham bagaimana kita nak kira. Okey, jawapan Azim tu betul 0.72. Betul. Okey, so dalam unit kilometer, dalam buku teks awak, dia kata jarak planet Zurah daripada matahari adalah 108.2 juta kilometer. Okey, so kalau Azim tadi dia dah tukar siap-siap So dia akan jadi, kalau kita tukar kita tukar kepada tak nak ni juta ni sebab kita ada juta, kataan juta dekat belakang ni. Kalau juta ni mana kita kena tambah 000 belakang dia lagi Okey, ni. Jadi kita tulis dalam bentuk 1.082 darab 10 kuasa 8 kilometer. Ini yang Azim bagi tadi So betul Azim Okey, boleh? So dia kata satu unit astronomi bersamaan dengan 1.5 darab 10 kuasa 8 kilometer. Boleh? Boleh tak? Okey, jadi formula dia akan jadi macam ni Formula dia akan jadi ini 1 AU bersamaan dengan jarak dalam kilometer kita bahagikan dengan 1.5 darab 10 kuasa 8 kilometer. Dah cikgu kenapa bahagi dengan 1.5? Sekarang ini dia kata ni 1 AU bersamaan dengan 1.5 darab 10 kuasa 8. Okey, so berapa jarak yang ada? Jarak yang ada 1.082. Okey, jadi awak masukkan sahaja Jadi awak masukkan sahaja Okey, masukkan sahaja 1.082 darab 10 kuasa 8 kilometer dibahagikan dengan 1.5 darab 10 kuasa 8 kilometer. Okey, awak dapat berapa? Awak akan dapat jawapan Azim tadi 0.72 AU. Dia dah jadi AU. Boleh? So jawapan awak adalah maknanya ni satu mana awak bahagikan dengan 1.5 darab 10 kuasa 8 kilometer. Okey, so awak akan dapat bersamaan dengan 0.72 AU. Okey, so itu jawapan awak. Ini pengiraan lah So saya rasa awak tak ada masalah kot tak ada isu dalam pengiraan. Yang penting awak kena ingat lah sebab dia tak bagi dia tak bagi pun kat soalan tadi, dia tak bagi pun berapa jarak. Ini contoh soalan yang saya kata itu hari. Kalau awak tak boleh jawab soalan nombor 1, soalan nombor 2 tu awak tak boleh jawab. Kenapa tak boleh jawab? Sebab awak tak tahu, tidak tahu berapa jarak planet Zurah kepada matahari. Ni dia tak bagi pun, awak tengok soalan ni dia tak bagi pun jarak. Maknanya awak kena tahu ada berapa planet? Ada 8 planet. So awak kena tahu satu ciri-ciri dia, jarak dia. Susun atur dia tadi daripada matahari, Utarid, Zurah, Bumi, Marikh, Mustari, Zuhal, Uranus, Neptun. So awak dapat satu markah dekat sini. Jawapan dia sini 0.72 AU. Okey, dan soalan dia pula tanya, ini saya kata tadi kalau awak tak boleh jawab soalan A1, awak tak boleh jawab A1, maka soalan A2 ni pun awak tak boleh jawab. Kenapa tak boleh jawab? Sebab awak dia kata apa? Jawapan A1, tukarkan unit AU kepada tahun cahaya. Dia suruh awak tukar daripada AU pula kepada cahaya. So macam mana yang buat ni? So senang je sama juga. Yang ini ni, balik pada cerita yang ini. Balik pada cerita yang ini. Maknanya 1 tahun cahaya bersamaan dengan 9.5 kuasa 10 darab 12 kuasa 10-12 kilometer. Jadi kalau saya buat sini, saya tulis balik 1 tahun cahaya bersamaan dengan jarak dalam kilometer juga dibahagikan dengan 9.5 darab 10 kuasa 12 kilometer. Boleh? So masukkan je lah yang balik yang atas asal tadi. Senang je, masuklah balik 1.082 kuasa ni. 1.082 darab 10 kuasa 8 kilometer kita bahagikan dengan 9.5 darab 10 kuasa 12 kilometer. Dapat berapa? Akan dapat 1.14 darab 10 kuasa negatif 5. Kilo LY.
Awak akan dapat itu. Okey, nampak tak dia punya perkaitan dekat atas? Okey. Nampak tak perkaitan dia dekat atas? Maknanya kalau awak tak dapat berapa jarak dia, maka dekat bawah ni awak tak boleh pakai nilai dia. Okey, awak tak boleh pakai nilai dia. Nah, ini pengiraan direct lah, pengiraan direct. Okey, ada juga cara yang mana kita boleh pakai 0.72 ni, kita bahagi terus dengan jumlah AU iaitu bersamaan dengan 1 light years, okey, 1 tahun cahaya bersamaan dengan 63241.077 AU. Ini pengiraan lah. Ini lebih kepada pengiraan. 1 LY bersamaan dengan nota saya ni 63241.077 AU. Tu. Ni. Maknanya kalau kata awak nak tukar direct pun boleh. Mana 1 tahun light year, mana kalau awak dapat 0.72, awak boleh juga guna maksudnya awak boleh guna 0.72 bahagi dengan 63241.77. Okey, awak akan dapat sama juga jawapan dia. Awak akan dapat 1, 4, 10 negatif 5. Okey, dan soalan yang seterusnya, dah nombor berapa dah ni? Okey, soalan B, 11B. Okey, penyataan di bawah menunjukkan satu maklumat tentang planet dalam sistem suria. Tentang planet dalam sistem suria. Okey, statement dia kata Utarid adalah planet yang paling hampir dengan matahari. Okey, dia adalah planet yang paling hampir dengan matahari. Betul Utarid. Okey, walau bagaimanapun Zurah adalah planet yang paling panas dalam sistem suria. Pelik tak? Pelik tak? Planet Utarid paling dekat dengan matahari. So, by right lah. By right, kita kata yang paling dekat dengan matahari sepatutnya dia lebih panas. Okey, tetapi dalam keadaan ini, bila dicek suhu permukaan, Zurah lagi panas daripada Utarid. So, mesti ada sebab. Kan? Mesti ada sebab. Okey, so dia tanya awak, berdasarkan pernyataan di atas, terangkan mengapakah ini berlaku. Dia suruh awak terangkan. Dan dia bagi awak 3 markah. So bermaksud ada 3 benda yang awak kena bagi tahu. Jadi saya explain dulu dekat awak. Saya explain ke awak. Jadi kepanasan, suhu permukaan sesuatu planet itu bergantung kepada beberapa keadaan. Beberapa keadaan. Yang pertama, ada planet yang tidak mempunyai atmosfera. Contoh macam Utarid tadi. Yang pertama, keadaan pertama kata tak ada atmosfera. Tak ada atmosfera. Contohnya Utarid tadilah. So Utarid ni dia dekat dengan matahari, tapi dia adalah planet yang tidak mempunyai atmosfera. Jadi bila dia tak ada atmosfera ni, cahaya matahari akan direct kena pada permukaan dia. Akan kena direct pada permukaan dia, so menyebabkan suhu dia jadi panas. Tapi ada planet-planet lain, contoh macam Zurah. Planet Zurah yang ada atmosfera. Yang ada atmosfera. Contoh Zurah, contoh macam Zurah, contoh macam Bumi. So, atmosfera ni sebenarnya dia bertujuan, dia dalam atmosfera ni dia ada gas lah, dia ada gas. Jadi bila cahaya matahari sampai dekat bumi tadi, contoh dia Zurah atau bumi tadi, planet-planet yang ada atmosfera tadi, apa yang berlaku adalah sebahagiannya tadi akan dipantulkan. Maknanya sinaran matahari tadi akan dipantulkan sebahagian dia, tetapi sebahagian akan masuk juga. Sebahagian tadi akan masuk. Jadi dia memerangkap cahaya, memerangkap tenaga haba matahari tadi. Faham tak kat sini? Kalau tak ada atmosfera, dia direct je kena. Dia direct je kena dan dia ambil suhu panas. Jadi yang ada atmosfera ni dia berlaku 2 keadaan. Pertama, sebahagiannya tadi dipantulkan balik. Sebahagian cahaya matahari atau tenaga haba daripada matahari tadi dipantulkan balik. Tetapi sebahagiannya dimasukkan. Sebahagiannya masuk. So yang masuk tadi akan menyebabkan jadi panas. Yang masuk tadi akan menyebabkan dia panas, tapi tidak sepanas yang kena direct matahari tadi. Tetapi dia kena tengok pula dalam atmosfera itu gas apa.
Okey, kalau macam bumi kita tak ada masalah kita ada banyak karbon, kita ada banyak oksigen. Okey, kita ada banyak oksigen kita ada 21% kandungan oksigen dalam atmosfera bumi. Tapi di planet Zurah yang banyaknya adalah apa? Di planet Zurah ni yang banyaknya adalah gas karbon dioksida. So, gas karbon dioksida ni selalu dikaitkan dengan kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau. Okey, apa yang dimasukkan dengan kesan rumah hijau ni? Maknanya gas karbon dioksida ni dia jadi macam kain selimut. Okey, dia jadi macam kain selimut. Macam awak, bila sejuk awak ambil selimut, awak rasa apa? Okey, bila awak duduk kan, awak tengah sejuk, hujan sedap je kan. Macam pagi tadi sejuk bangun. So, awak nak panaskan badan awak, awak tarik selimut. So, bila awak tarik selimut, badan awak akan jadi panas. So, sama juga dengan gas karbon dioksida ni. So, dia akan membentuk satu lapisan satu lapisan yang menghalang daripada cahaya tenaga haba tadi keluar balik. Maknanya yang diserap tadi sepatutnya dia keluar balik tapi tidak dikeluarkan. Kenapa? Kerana ada gas karbon dioksida ni yang bertindak sebagai blanket ataupun selimut yang kita panggil kesan rumah hijau. Okey. Itu satu lagi. Okey. Dan satu lagi jarak lah Of course dia adalah jarak lah. Jarak. Maknanya jarak. Okey, saiz planet tadi. Okey, saiz planet. Macam planet 4 yang belakang tadi saya kata tadi antara contohnya Musyari, Zuhal, Uranus dan Neptun ni dia sangat besar Bila saiz dia sangat besar, jadi permukaan yang kena dengan cahaya matahari itu kecil. Okey, lepas tu dia duduk jauh pula. Jadi suhu permukaan dia jadi lebih sejuk. Cuma yang kita duk bincangkan sekarang ni adalah planet yang kenapa you tarik tu yang dekat dengan matahari suhu dia lebih rendah berbanding dengan Zurah. So saya dah jawab dah untuk awak So dia bagi awak 3 markah. Okey, dia bagi 3 markah. So jawapan dia yang pertama apa dia? Kenapa? Okey, so awak kena jawab macam ni Kerana apa? Kerana Zurah tadi, okey, dia suruh awak terangkan dia awak kena terangkan kenapa keadaan ini berlaku. Pertama kerana awak jawab kerana Zurah Zurah ada mempunyai mempunyai apa? Mempunyai atmosfera. Ini satu markah. Ini adalah satu markah. Mempunyai atmosfera. Dan ataupun awak nak sambung pun tulis juga mempunyai atmosfera dan lapisan ini lapisan atmosfera ini mengandungi gas apa? Awak kena tulis gas karbon dioksida. Dioksida. Ini lagi satu markah. Dia bagi 3 markah Dia bagi 3 markah. So kenapa bila ada atmosfera, bila ada gas karbon dioksida menyebabkan suhu permukaan dia tinggi? Kerana yang menyebabkan berlaku kesan, saya dah jawab dah kawan ni, kesan rumah hijau. Yang berlaku kesan rumah hijau yang menyebabkan suhu meningkat. Ni satu lagi markah. So awak ada 3 markah. Nampak tak? Teruskan lagi sebelah C. Ini masuk sebelah C. Bumi berputar dalam gerakan yang tetap. Maknanya bumi kita ni berputar pada paksi dia. Bumi, semua planet, 88 planet tadi berputar pada paksi dia. So dia berputar itu adalah tetap. Dia tidak berubah. Kalau dia berubah saja, maka dia akan mengganggu habis satu sistem. Semua kehidupan, kalau kita cerita bumi ni, habis semua kehidupan. Cuaca, cuaca, iklim, keadaan muka bumi, semua akan berubah. Kejadian pasang surut, matahari, siang malam, semua akan berubah kalau bumi tiba-tiba lewat satu saat. So hidupan di bumi banyak bergantung kepada putaran bumi. Yes, itu saya explain dah ke awak.
Putaran bumi menyebabkan kejadian siang dan malam. Betul. Okey, bahagian yang menghadap matahari akan menjadi siang, bahagian yang membelakangi matahari akan jadi malam. Okey. Namun pelbagai kesan akan berlaku jika bumi berhenti berputar. Dia bagilah awak gambar rajah 11.2. Okey, bumi punya paksi dia sengit. Okey, ini paksi bumi, dia sengit. Dan kebanyakannya, kebanyakan planet berputar mengikut, yang ini dia lawan jam. Kebanyakan, kecuali 2 planet sahaja, iaitu planet Zurah. Planet Zurah dia terbalik, orang lain semua ikut lawan jam, dia seorang sahaja yang ikut jam. Zurah planet terbalik. Dia masih lagi planet, dan juga satu lagi planet yang kita panggil Uranus. Ini Uranus. Ini paksi Uranus. Paksi Uranus ni dia berpusing macam ni. Dia berpusing macam tu. Bumi semua macam ni. Bumi. Dan satu lagi apa yang saya sebut tadi, Zurah. Zurah dia sama juga, dia macam ni, macam ni juga. Tetapi orang lain pusing ke sana, dia pusing ke sini. Zurah. Dua tu je yang pelik. Yang lain semuanya paksi lebih kurang. Dan kebanyakannya semua pusing lawan jam. Zurah saja yang ikut jam. Zurah saja yang ikut jam. Dan Uranus ni dia terbalik, paksi dia macam ni. Paksi dia duduk macam ni, dia berpusing macam ni. Uranus ni berpusing macam ni. Yang lain semua pusing macam ni. Gitu. Sengit tu ikutlah darjah dia tu. Darjah dia tu berbeza-beza. Darjah dia adalah berbeza-beza. So dia kata ke awak, bincangkan apa yang akan berlaku sekiranya bumi berhenti berputar. Bumi berhenti berputar. Allah, soalan ni soalan straightforward lah. Dia bagi awak 3 markah juga. So awak kena cerita apa yang berlaku apa yang berlaku kepada permukaan yang menghadap matahari, dan apa yang berlaku pada permukaan yang membelakangkan matahari. Iaitu berkaitan dengan kejadian siang dan malam. Maknanya awak kata sekiranya bumi berhenti berputar, maknanya awak boleh jawab macam ni, bahagian yang menghadap matahari akan sentiasa apa? Sentiasa siang. Akan sentiasa menjadi siang. Akan sentiasa menjadi siang. Manakala ni jawab 2 gitulah, dapat 2 markah terus. Manakala bahagian yang membelakangi membelakangi matahari akan sentiasa malam. So ini jawapan yang pertama. 2 markah dah awak dapat ke sini. Bahagian yang menghadap matahari akan sentiasa menjadi siang, manakala bahagian yang membelakangi matahari akan sentiasa malam. Jadi kesan dia yang bahagian yang menghadap matahari ni maknanya dia sentiasa panas. Bila sentiasa panas, mana iklim dia tadi akan berubah. So awak tambahlah 1 lagi markah. Bahagian yang siang, awak boleh bagi itulah. Bahagian yang siang, bahagian yang siang akan menjadi menjadi apa? Menjadi panas. Menjadi sentiasa panas. Yang mana boleh boleh menyebabkan kemarau. Yang menjadi panas, yang boleh boleh menyebabkan iklim berubah menjadi contohnya kemarau. Itu kemungkinan besar. So ini pun awak akan dapat 3 markah. Dah, soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir 4 markah. Bumi merupakan planet yang unik. Planet yang unik berbanding dengan planet-planet yang lain dalam sistem Suria.
Bumi satu-satunya planet yang boleh menampung kehidupan. Awak nampak tak soalan dia? Dia banyak bercerita ke awak. Yang boleh menampung kehidupan dalam semua bentuk. Semua bentuk, daripada jenis minimum mikroorganisma hinggalah yang kompleks, iaitu manusia. Okey, dengan menggunakan alasan yang munasabah, wajarkan. Ni soalan ni senang je ni. Soalan ni sangat senang. Sebab dia kata soalan yang alasan munasabah. Maknanya kalau awak jawab itu munasabah dan saya fikir itu logik akal, saya akan bagi markah ke awak. Okey, kenapa bumi ini adalah planet yang sesuai untuk kehidupan? Dan apakah peranan manusia untuk mengurus alam semesta? Okey, so dia minta awak tanya alasan yang munasabah. Bagi je lah alasan munasabah. Contohnya yang pertama, katakan bumi mempunyai atmosfera yang mengandungi gas oksigen yang diperlukan oleh semua kehidupan. Nampak tak? Okey. Lepas tu tengok suhu dia pula. Tengok suhu dia bandingkan suhu tadi. Suhu permukaan bumi ni berapa puluh darjah Celsius je. Okey. Berbanding dengan planet-planet yang saya sebut tadi, Zurah, berbandingkan dengan Zurah, berbandingkan dengan Utarik tadi, berbanding dengan planet-planet yang lain tu, Mustari, Zuhal, Uranus, Neptune dan sebagainya itu. Okey. So dekat bumi ni kita kata suhu dia sedang-sedang elok. Sedang-sedang elok. Okey, bermaksud suhu dia sesuai untuk kehidupan. Okey. Awak boleh jawab kita, bumi mempunyai atmosfera yang mengandungi gas oksigen yang diperlukan oleh semua benda hidup. Okey, suhu di bumi juga sesuai untuk kehidupan. Okey, maksudnya tidak terlalu panas, tidak terlalu sejuk. Maknanya ada waktu-waktu dia panas-panas, lepas tu dia cover balik dengan hujan, ataupun dia cover dengan, kalau kata negara-negara yang ada 4 musim, musim salji tu kan, dia panas masa tu. Okey, so, lepas tu dia ada musim luruh, musim ni. Jadi suhu tu sesuai. Okey, suhu itu sesuai dengan kita manusia, dengan organisma lain, manusia, haiwan dan tumbuhan. Lagi awak boleh tambah lagi, Okey, bumi juga mempunyai apa? Bumi juga mempunyai graviti. Graviti yang sesuai. Jadi manusia tidak terbang merata-rata. Kalau graviti kuat sangat, kita akan penyek. So ini antara faktor. Sebab tu saya kata bentuk alasan, beri alasan yang munasabah. So ini jawapan awak, ini saya akan bagi. So dah dapat 3 markah. Jangan tinggal pula satu lagi soalan tu, peranan manusia. Jadi apa peranan awak? Peranan manusia dan peranan manusia dalam menguruskan alam sekitar. Nah, ini cara awak berfikir. Ini soalan kebat ni. Awak tengok 3 markah, 4 markah. Nah, yang ini yang banyak awak tinggal. Kebanyakan saya tengok menanda. So ini jawapan yang awak banyak tinggal. So sebab tu kadang-kadang awak jawab depan banyak markah, bila sampai kat belakang markah makin kurang. Sebab ini awak rasa yang susah. Padahal ini yang paling senang. Sebab saya tanya pendapat awak. Awak bagi je pendapat awak. Kalau pendapat awak itu reasonable, saya boleh terima, maka saya akan terima jawapan. Ada tak siapa nak cuba jawab? Apa peranan awak sebagai manusia dalam menguruskan alam semesta? Saya buat ayat saya lah, boleh? Okey, alam sekitar dengan meningkatkan, meningkatkan. Ini yang awak jawab semua ni. Kesedaran, kepentingan alam sekitar. Seperti awak jawab tadi lah, seperti kempen alam sekitar. Contohnya alam sekitar.
Okey, mewartakan hutan. Okey, mewartakan hutan. Okey, recycle apa konsep. Ini semua awak jawab ni. 3R. Okey. Okey, mengurangkan penggunaan bahan bakar fosil. Okey, apa lagi? Dan tidak senang saya rangkumkan semua. Melakukan aktiviti yang boleh merosakkan alam sekitar. Dah, saya akan pilih lah. Tulislah panjang mana pun, saya akan pilih. Betul jawapan semua, tapi saya nak 1 markah saja. Maksimum markah ni 4 markah. Okey. So ini jawapan dia. So habis 1 kertas periksa daripada bahagian B sampai bahagian C. Kertas soalan yang terakhir ini adalah soalan nombor 11. Okey. Saya bagi ruang untuk awak bertanya. Ada tak nak tanya saya apa-apa ke? Mungkin awak ada kemuskilan ke apa ke? Boleh saya jawab sekarang. Tak ada? Okey. Kalau tak ada, okey. So kalau tak ada apa-apa, macam biasa saya doakan anda semua diberi kesihatan yang baik, diberi kesembuhan, mana-mana yang sakit tadi diberi kesembuhan. Saya doakan anda semua menjadi pelajar yang cemerlang, okey, jadi anak-anak soleh-solehah, okey, dan yang beri keimanan yang teguh, diberkati oleh Allah selalu. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah seminggu 2 minggu lagi. Okey, so nanti saya edit video ni dan saya akan masukkan dalam YouTube lah. Okey, so hingga jumpa lagi. Assalamualaikum.